Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif kalasallahu sirrah. Tawakkal 'ala Allahi hatta yakuna al-ghalibu 'alaika zikruh. Fa innal khalqa lan yughnu 'anka min Allahi syai'ah. Situ. Artinya tawakal, bertawakallah kepada Allah Ta'ala hingga menjadi kebiasaan kamu mengingatinya. Sesungguhnya makhluk itu tidak akan mengkayakan kamu daripada Allah sedikit pun. Fa innal khalq lam yughnu anka minallahi syai'an. Abang tidak mengkayakan, ya, dia tidak boleh mengurus apa-apa pun kan. Dia tidak memadai akan kita. Mengkayakan mana mencukupkan, ya. Qasatul kafi wajadtul kafi likullinil kafi kafanil kafi walillahil hamd. Itu doa selalu diajar oleh tuan guru kita, Muallim Haji Abdul Wahid wali besar. Ya, qasatul kafi, aku qasad pada Tuhan yang bernama Al-Kafi, mana yang memadakan, yang menyanggup, ya, yang mengkayakan. Kafi mana kafaya, kifayah, mana memadakan. Qasatul kafi wajadtul kafi, dan aku dapat, mana aku kenal akan Tuhan yang bernama Al-Kafi. Wajadtul kafi likullinil kafi, bagi tiap-tiap satu makhluk semua ada yang menjaga. Siapa? Allah Ta'ala. Ya, likullinil kafi kafanil kafi, memada akan daku. Ya, cukup kita dengan Allah yang bernama Al-Kafi. Walillahil hamd, dan bagi Allah segala puji. Itu dia. Sebab orang yang merasa diri dia terkaya, ya, tidak fakir dengan Tuhan, maka orang tu akan jadi rosak. Ya, akan jadi rosak. Punca manusia rosak bila dia tidak merasakan dia ada alaqah, kontak dengan Allah SWT, seolah-olah dia boleh handle sendiri. Ya, sebab tu Rasulullah berdoa tu, wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Ya Allah, jangan serahkan aku pada diriku. Bagaimana kita Rasulullah ajar kita supaya kita menyerahkan diri, tawakal hanya kepada Allah, bukan dengan kekayaan kita, dengan kesihatan kita, dengan gagah kita, dengan, ya, mana yang ada pada zahir, atau dia merosakkan akan kontak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu disuruh kita begitu, serah, yakin hanya kepada Allah, bukan pada diri kita. Allah. Badan ayat kan sebut apa tu? Ayat selalu kita baca. Innal insana la yatgha bila ar-ra'a istaghna. Innal insan, sesungguhnya insan tu la yatgha, akan melampaui batas Allah Ta'ala. Wasa bila ar-ra'a istaghna, bila dia melihat dia sudah terkaya. Ya, terkaya apa? Dia tak nampak Tuhan lagi dah. Saya semua boleh. Ya, apa saja saya boleh buat, saya handle. Harta saya banyak, saya sihat. Oh, dia gentak lah habis tu pun. Ya, dia gentak sekali kan habis tu jongkang tu. Itu makna. Jadi kita kena ada sentiasa perasaan kalbi kita muallaq, bergantung dengan dia. Pandang kefakiran kita, kedaifan kita. Itu mana orang yang mengenal akan diri dia. Pada kenal diri fakir, maka terang bagi dia Tuhan yang bersifat dengan maha kaya. Dia pandang diri dia maknanya al-ajiz, lemah, maka nampak terang kuasa kudratillah Ta'ala, dan seterusnya. Ya. Dia kata man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Dia berkenal akan diri dia, ya, maknanya yang bersifat dengan segala kekurangan, maka dia akan kenal Tuhan dia yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Cuma cara mengenal dua, bita'akul, itu peringkat syariat. Ada bil kashfin, itu peringkat hakikat. Kalau syariat dia perhati, dia boleh nampak. Kalau hakikat sudah jadi satu daruri bagi dia. Ya, pakaian dia dah. Sentiasa syuhud dia akan Allah Ta'ala. Jangan mana dia memandang akan fakir, hina, dan akhirnya memandang ketiadaan dirinya bila dia memandang wujud yang hakiki. Kemudian sahihkan, ya, sahihkan betul-betul tawakal kamu hingga kelakuan kamu menjadi ghalib menyebutnya.
Sebab ghalib orang bila dia kuat berpegang pada sesuatu, dia akan sebut benda tu. Menyebut dan mengingati Allah Ta'ala adalah merupakan satu benda rangkaian yang tidak bercerai dengan sifat tawakul. Mana orang-orang yang golongan mutawakilin, qalbi dia sentiasa dengan Tuhan tu maksudnya. Sebab dia berpegang. Berserah sini makna tawakal dengan makna apa? Bergantung. Bukan berserah dengan makna kita memberi arahan. Itu lain. Saya serah barang ni awak jaga. Itu kita beri arahan kat dia. Kita beri arahan kepada kita punya khadam. Saya serah barang ni pada awak. Serah tu bukan makna kita mengharap ke dia. Itu serah kita suruh dia buat kerja kita. Kita dengan Tuhan bukan macam tu. Bukan kita serah tu Tuhan handle kerja kita, bukan. Kita serah dengan mana berhajat, mengharap, bergantung. Kita dengan Tuhan. Kita ni fakir. Ta'ala ghani yang maha kaya. Barang siapa menjadikan Allah Ta'ala sebagai tempat menyerah, tempat bergantung hati dia, As-Samad itu tempat Tuhan, segala urusannya, maka Allah akan membantu dia. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bergantung Tuhan, Tuhan akan bantu dia. Maka model yang tertinggi, contoh yang terbesar, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata buka dan silah macam-macam kerja jahat musuh nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, semua Tuhan batalkan. Satu-satu. Sebab apa? Itulah dia maknanya. Itulah kuatnya gantungan baginda dengan Allah, maka Allah Ta'ala urus segala-galanya. Ni kadang kita pula dia silap sebut kita tawakal, tapi jangan tawakal bulat-bulat. Habis tawakal apa? Lonjong. Tawakal jangan bulat-bulat. Habis lonjong, lepeh. Tak bulat mana masuk lubang kan. Bola golf, bola benggoli tak ada masuk lubang ni. Dia mesti bulat betul boleh masuk. Sebab apa dia cakap begitu? Sebab dia tak faham konsep tawakal. Dia ingat bila tawakal bulat tu tak payah kerja duduk. Bukan macam tu. Tawakal sifatul qalbi, sifat hati. Ada pengkerja tu, situ jawarih yang luar tu buat lain. Itu buat tajuk lain. Kerja luar tu tajuk lain. Yang kita bincang ni kerja dalam. Roh sir kita, dia yang paling kita, dia bulat betul dengan Tuhan boleh cantik. Bukan makna bertawakal menafikan usaha dan ikhtiar. Itu bukan, itu salah etika itu. Usaha ikhtiar tajuk lain. Itu dalam fiqah. Ini bahagian qalbi. Sikatul qalbi biwa'dillah. Sikah hati kita yakin dengan dia. Hatta yang ada pada kita pun kita tak yakin. Kesihatan kita, kekuatan kita, kekayaan kita tak yakin. Sebab kalau ada gentap sekejap, jangan gentap. Sekali habis terus. Tuan kena satu penyakit kan habis kan. Dalam negara tak boleh buat, kena luar negara. Berapa kos dia? Beratus-ratus ribu. Duit dia dekat bank mana habis dia. Sekejap dia dah terik yang. Lepas dia kena pula bini dia kena. Lepas bini pula anak pula kena. Habis licin tu. Kalau nak, kalau tuan nak buat sekelip mata boleh. Walahnya zabila minta jauh lah. Kuasa besar kat dia dan dia nak sentap. Sekejap dia. Bukan bayar sangat. Nyawa kita dia boleh sentap. Maka Allah Ta'ala akan membantu dan mencukup segala hajatnya di dunia dan di akhirat. Malahan dia dapat dikasih itu yang besar. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dapat mahabbah Allah Ta'ala bukan senang tadi. Ini tuan letakkan dengan apa? Sifat tawakal. Sebab bila seorang bertawakal, dia memadamkan pandangan diri dia. Dia tak nampak kuasa dia tak nampak iradat dia tak nampak ilmu dan gagah dia. Semana pantai dia kontak terus menghadap iltijak dia kepada Allah Ta'ala. Itu satu doa daripada Profesor Rajab Dib, seorang pemimpin tarekat Naqsyabandiyah di Syria, Profesor Dr. Rajab Dib. Selalu dia doa dalam ketiga kuliah dia baca, Allahumma inna nabra'u ilaika min haulina wa quwwatina wa nattajih ilaik bi quwwatika. Mana Allahumma, ya Tuhan kami, nabra', kami berlepas diri. Nabra'u min haulina, daripada haul kami, wa quwwatina, daripada kekuatan kami, wa nattajih, dan kami bertumpu menghadap kepada haulika wa quwwatika, ya zal quwwatil matin, wahai Tuhan yang punya kekuatan. Itu doa bagus baca tu. Hafal doa tu. Ingat, minggu depan nak tanya. Kau tak dapat berdiri. Minta kebesar doa tu. Selalu bila habis doa dia mengajar kuliah kan dia baca doa tu. Allahumma inna nabra'u, kami berlepas diri daripada kekuatan kami, haul dan kuah kami. Kami tak bergantung pada kuah kami. Saya ada apa kami ni? Itu maksud ini.
Dan kami iltija bergantung terus kepada haulika wa quwwatika. Itu maknanya la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Tu gedung syurga tu. Siapa duduk betul-betul dalam keadaan itu, dia akan dibukakan gedung syurga. Dan setengah daripada gedung besar, gedung ma'rifat. Tuan akan buka di itu, ya. Itu besar tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang bertawakal, berserah kepada Allah Ta'ala, ya. Ikut dia maknanya. Senang. Kalau banyak kepandai tak ikut, marah kan. Tuan-tuan ada 2 orang anak, satu sulung, satu bongsu, kan. Jadi 2 hari nak gaya, tuan pergi carikan budak-budak ni kasut dia atau pakaian dia. Yang sulung ni tunjuk ni, kau kenal tak? Serah pada abah je lah, boleh dia kata. Yang seorang lagi tu 10 kedai dia tak nak, kan. Macam tak nak kedai lain, cari kedai lain. Lala apa dia kata ni, kau nampak sepatu ni, kau paling kau awak maksud ni, kau ni banyak kepandai kau ni. Kita dengan Tuhan jangan banyak kepandai. Jangan banyak kepandai dengan Tuhan. Kau tunggu tu neraka, tunggu neraka jahanam tunggu tu. Kita biar ada taslim, apa dia kata, serah aja. Ya, dan setengah daripada makna dia tawakal. Dia suruh kita bertawakal, mana bergantung, berharap, iltija hati kita dengan dia. Itu menandakan kita kenal siapa diri kita fakir, hina, bangsat dengan Tuhan maknanya. Habis itu. Kemudian tawakal juga merupakan sifat umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk syurga tanpa hisab. Masya-Allah. Allahumma ja'alna minhum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar ni, ialah uritu al-umam bil mausim fara'aitul ummati mala'u as-sahla wal jabal fa'ajabatni kasratuhum wa hay'atuhum faqila li aradita qal na'am qala wa ma haula'i 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab la ya'tawuna wala yatatayyarun wala yastarfun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sifat ni. Sifat dia ada orang masuk syurga tanpa hisab apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian faqama Ukasha ibn Mihsan al-Asadi wa qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'ullah ayyaj'alani minhum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'alhu minhum. Masyaallah, ya. Kemudian faqama akhar faqala ud'ullah ayyaj'alani minhum. Faqala sabaqakal biha Ukasha. Diperlihatkan kepadaku umat-umat mana ketika Isra Mi'raj ni, pada musim ketika musim haji, maka aku melihat umatku memenuhi lembah dan bukit. Ketika musim haji terbuka, nampak lembah bukit penuh, bilangan mereka yang ramai dan keadaan mereka tadi mengagumkan aku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepadaku, adakah engkau redha? Ya, aku bersabda ya. Kemudian dia berkata, bersama mereka itu ada 70,000 lagi yang akan masuk syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan besi panas. Tahu ada orang buat besi panas pakai selah tapak kaki. Jangan guna itulah. Kemudian tidak menenung nasib. Dia tak jumpa tok bobo, tok dukun, dia tengok, wah kau ni gini-gini semua mengagut. Benda semua ditaksis. Jangan pakai kadang adat-adat Melayu banyak yang rosak ni. Dia nak pergi buat satu kerja kan, tiba-tiba biawak melintas. Allah, sui itulah balik adik-adik. Biawak menentu ke siapa menentu? Kan? Dia kata kau ni asyik menyanyi je kat dapur ni, besok kau dapat laki tua. Dia orang tutu je kan. Kan karut kalau pergi mana tu boleh syirik kan tu. Penentuan taksis iradat bukan benda-benda yang dia ni semua mengarut. Kalau berjadi pun benda tu bukan hak tu. Sebenarnya taksis iradat Allah Ta'ala dah siap pada azal lagi ni. Ni kan tu kan macam-macam kan. Kau macam ni dia kata kan. Tak. Ya. Nampak buah tu ni macam pun nak mati. Kau tak datang pun dia mati juga. Kat bandar tak ada buah tu pun bersepah mati. Seorang-seorang balik. Macam-macam ni.
Jadi nak lari tu jangan lari kita daripada taksis iradat, masya-Allah kan wa ma lam yasha'lam yakun. Apa yang Tuhan kendak itu saja berlaku. Dari tak nak takkan berlaku. Jadi semua yang berlaku adalah tersiap penentuan di azali oleh taksis iradat Allah Taala. Dan tidak menentukan nasib, ya, tak ada siapa boleh tentukan nasib-nasib siapa tuan. Tuan dah siapkan. Tiada menjampi dengan jampi jahiliah, ya. Jangan jumpakan jampi liar. Dia pun menurun kan, ada setengah menurun kan, tahu asal darat balik darat, laut balik laut itu macam-macam kan. Ada semua dia karut kan. Habis tu kita boleh guna 3 cara dia. Ya, cara digunakan Nabi untuk berawat 3. Pertama pakai Al-Quran, kedua pada hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW, doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW, ruqyah. Ya, dan ketiga guna Asmaul Husna. Tu je. Ya, jangan guna cara lain. Guna cara lain kan dia mengarut. Oh, tak apa bunyi tak tahu. Ya, macam kumbang guna dia macam-macam. Dan kemudian mereka bertawakal. Ni tajuk kita ni. Orang yang masuk syurga tadi di antara apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, itu dalam suratul Anfal kan, iza zikirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu dipanggil nihayah, kemuncak perjalanan sufiyah, perjalanan ahli arif, ya, ahli ma'rifah, ahli irfan, ya, orang-orang arif billah ni. Itu kemuncak dia. Dia berpegang hanya kepada Allah, bukan pada diri kita. Ni ada pula ajaran kita mesti yakin dengan diri kita. Tu ajaran tak betul tuan. Jangan ikut sesat. Kita yakin billah la bi anfusihim, dengan Allah bukan diri mereka tu. Yakin billah la bi nafsik. Kemudian bila berkata itu, Ukashah bin Mihsan al-Asadi dia berdiri. Dia tu minta, ya Rasulullah doakanlah hamba, ya, agar menjadi salah seorang daripada mereka itu. Maka Rasulullah pun berdoa, ya Allah jadikanlah Ukashah salah seorang daripada mereka yang masuk 70,000 bighairi hisab. Maka berdiri seorang lelaki yang lain pula lantas berkata, ya Rasulullah doakanlah kami, ya doakanlah saya agar menjadi seorang daripada mereka itu. Maka Rasulullah pun bersabda, Ukashah telah mendahului kamu. Maksud dia apa? Itu maknanya cerdik bagi dia. Kalau biarkan pas orang bangun orang tak habis ni kan. Jadi maknanya sahabat semua masuk tuan ni. Bari'ah orang yang udul. Ashabi kulluhum udul. Ashabi kan nujum bi'ain muqtadaitu ihtadaitu. Sahabatku seperti bintang di langit. Yang mana kamu ambil nasihat kamu dapat petunjuk Allah Taala. Sebab sebagaimana tiap-tiap rasul adalah nabi, bagi tiap-tiap sahabat adalah wali. Tadi semua sahabat tu waliullah, bukan jalan. Kemudian alamat, ya, Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu minal abdal. Alamat orang yang bertawakal atas ada 3 dia. Pertama, tidak meminta, ya, sama ada bil lisan atau bil qalbi, hati tak mengharap. Tidak menolak, dan tidak menolak. Kalau beri pun tidak tolak. Minta tidak, tolak pun tidak. Dan tidak menyimpan, ya. Sebab kalau menyimpan lama-lama dia akan jadi apa kan? Lalai. Surah kita bacakan surah At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhayulhi, mana melalaikan kamu oleh At-Takasur, ya, melalaikan kamu oleh perasaan nak membah banyak. Bila nak banyak dia kena apa? Simpan. Nanti tak simpan mula kata ribu, berapa ribu, juta, bilion, tak cukup kan. Bila sampai cukup, bila tanah masuk kubur tu, tanah masuk mulut dia, baru dia perasan, baru dia menjerit. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu oleh perasaan nak membanyak, sehingga kamu ziarah kubur baru disedar, ya. Dan siapa bermimpi membaca surah At-Takasur bermakna siap-siap kain kapan. Itu tafsir mimpi dia. Siapa ada mimpi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, dia masuk maqabir. Tak lama lagi. Ulama kata tak lama tu, tunggu je lah. Siapa mimpi, malam siapa mimpi kan siap. Mana tak lama lagi tu nak balik tu kan. Tak mimpi pun dia balik juga kan. Ya, jangan sedap lah, tak mimpi lagi, pun dia jalan dulu. Di alamat orang tawakal 3, dia tidak meminta, tidak menolak dan tidak menyimpan. Mana dia betul-betul
Dia yakin dengan apa yang telah ditaksis oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang yang bertawakal juga memalingkan hatinya daripada mengharap kepada makhluk. Sebab dia yakin dengan Tuhan, nak berharap pada makhluk. Pemberi bukan makhluk, makhluk sebab dia. Kerana mengetahui makhluk tidak akan pernah mengkayakannya, ya, atau menyelamatkannya daripada Allah sedikit pun. Manakala Tuhan tentu makhluk nak tolong kita, dia kata, macam apa yang lulus? Kehendak Tuhan yang lulus, maka serah pada dia lah. Oleh kerana itu, ya, lontarlah mereka di belakang, ya, lontarkan pegangan hati kita nak berharap pada makhluk, buang belakangnya. Harapan kita hanya kepada dia saja. Dan karamkanlah segala waktumu, tenggelamkan dengan menyebutnya. Karamkan kita dengan zikrullah, dengan muraqabah, dengan musyahadah akan Allah Ta'ala. Jadikanlah dirimu sebenar-benar hamba-Nya dan junjunglah suruhnya dan jauhilah segala tegahannya. Di samping itu, hisablah dirimu dengan bersungguh-sungguh bagi mencapai muraqabatullah, supaya kita dapat capai muraqabah, mana mengintai kalbi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka muraqabah. Lepas muraqabah boleh naik musyahadah. Maka akan datang, ini dipanggil tautiah. Apa tautiah? Dia nak masuk, matan akan datang membahas masalah muraqabah, ya, apa dia muraqabah, tarikh dia dan cara dia. Bil muhasabah yasilul abdi ila daratil muraqabah. Dia ada muhasabah, guna muraqabah. Lepas muraqabah boleh pergi musyahadah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina maulana Muhammadin khairul anam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim.